Selamat pagi Bapak Ibu. 欢迎参加今天三堂联合的崇拜聚会。 Selamat mengikuti kebaktian gabungan dari 3 jemaat pada pagi hari ini. 我们请胡信长老带领我们祷告。 Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada hari ini. Biarlah seperti yang Engkau katakan bahwa 1 hari di pelataran Tuhan itu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kiranya Tuhan memimpin kami sehingga hari ini kami boleh menikmati anugerah yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami, memberikan pengertian kepada kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Berkati jam selanjutnya ya Tuhan. 亲爱的天父上帝，我们感谢你在今天早上能够聚集我们在这个地方。我们要正如圣经所讲的，我们一日在主的殿宇，强如1000日在别的地方。求主帮助我们能够今天好好的享受你所要赐给我们那上好的福分。我们要聆听你的话语，求圣灵动工，赐给我们悟性，能够明白你所要教导我们的真理。我们把以下时间仰望交托。Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus。我们祷告，奉主耶稣的名，阿门。阿门。 我们已经有2、3个月谈到摩西蒙召的事情。 Kita sudah 2-3 bulan membicarakan tentang Musa yang dipanggil. 我本来可以更详细的讲很多的事物， Harusnya kita boleh lebih detail lagi membicarakan banyak hal yang lain. 但是我们一定要除了摩西，还有很多的蒙召的人，一个一个传讲出来。 Tetapi selain daripada Musa, masih banyak orang-orang yang lain yang dipanggil Tuhan yang kita harus bicarakan satu persatu. 这个礼拜我思想摩西的事情， Pada minggu ini saya merenungkan tentang Musa. 很多重要的事物，我们要清楚明白上帝的呼召。 Ada banyak hal yang kita harus mengerti akan panggilan Tuhan itu sendiri. 今天早上我起来思想，我们一生所做的事情到底是什么呢？ Pagi ini ketika saya bangun, saya merenungkan dalam seumur hidup kita, apakah sesungguhnya yang harus kita kerjakan? 我们读书， Kita belajar, 我们结婚， kita menikah, 我们有家庭， kita mempunyai keluarga, 我们工作， kita bekerja, 忙得不得了， begitu sibuknya 就是 kita. 这几件事情把我们一生花费掉了。 Hanya beberapa hal ini saja telah menghabiskan waktu seumur hidup kita. 但是上帝呼召一个人的时候， Tetapi ketika Tuhan memanggil seseorang, 是上帝用他永远的计划，要使用这个人在地上行他要我们遵行的事情。 adalah Tuhan yang dengan rencananya Dia mau memakai kita untuk melakukan hal yang Dia ingin kita kerjakan. 当一个人听到上帝的呼召的时候， Ketika seseorang mendengarkan panggilan dari Tuhan, 那除了有他的家庭、他的生活、他的职业以外， selain daripada dia memiliki keluarganya, dia mempunyai keluarganya dan mempunyai pekerjaannya sendiri, 他要处理上帝家的事情。 dia juga harus melakukan pekerjaan di dalam rumah Tuhan. 当一个人专心上帝家的事情的时候， Ketika seseorang itu dengan sepenuh hati konsentrasi dalam 他 pekerjaan 就 rumah Tuhan, 成就了神旨意中间在历史上要发生的事情。 maka dia pun telah menggenapi hal-hal yang akan terjadi di dalam sejarah. 所以很多人做父母的不愿意孩子遵行上帝的旨意。 Oleh karena itu banyak orang tua yang tidak rela, tidak ingin anak-anaknya itu melakukan kehendak Tuhan. 每一个做父亲、做母亲的，最重要的就是孩子继承他的事业，可以赚一些钱，生活的好一点，人生就为了这个目的。 Bagi seorang ayah ataupun ibu, mereka hanya menginginkan anak-anaknya itu bisa mewarisi pekerjaan mereka dan mereka bisa mendapatkan keuntungan, dan itulah yang mereka harapkan dalam hidup mereka. 很少的人思想天上的事， Sedikit sekali orang-orang yang merenungkan tentang perkara yang di surga. 很少的人思想上帝的工作为他的思念。 Sedikit sekali orang-orang yang merenungkan tentang pekerjaan Tuhan itu menjadi beban pemikiran dalam hidup dia. 当一个人愿意听见上帝的呼召， Maka ketika seseorang rela dan mau mendengarkan panggilan 愿 Tuhan 意遵行上帝的旨意， dan rela untuk melakukan kehendak 要 Tuhan, 做上帝的工作的时候， dan ketika dia mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, 需要预备一个很坚定的心智， dia harus mempersiapkan hati yang penuh dengan tekad. 立大志为上帝做事情。 Dia bertekad bulat untuk bekerja bagi Tuhan. 那么这样的人，很多人认为他就是牺牲自己，结果自己没有生活，没有事业，没有计划，
没有发财的机会。 Maka bagi orang seperti ini, banyak orang yang menganggap itu merupakan satu hal yang dimana dia mengorbankan dirinya, tidak lagi mempunyai kesempatan untuk mengembangkan karirnya ataupun mendapatkan keuntungan bagi hidupnya. 所以很多做父母的很怕孩子奉献做传道。 Oleh karena itu banyak yang sebagai orang tua mereka takut sekali kalau anak-anaknya mempersembahkan diri menjadi hamba 你 Tuhan. 做传道，你要吃什么？ Kalau Anda sebagai menjadi hamba Tuhan, apakah bagaimanakah penghidupanmu 你 nanti? 做传道没有发财的机会， Kalau Anda menjadi seorang hamba Tuhan, Anda tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi kaya, 我就拦住你， maka dia akan menghalangi, 不准你做上帝的 tidak 工作。 mengizinkan dia mengerjakan pekerjaan 其实 Tuhan. 这些人从他的话语就表现，他一生的目的就是赚钱、发财、过好生活。 Oleh karena itu dari perkataan yang disampaikan oleh orang tua seperti ini, kita bisa mengetahui tujuan hidup daripada orang tua seperti itu adalah untuk mendapatkan keuntungan seumur hidupnya saja. 他们所追求的，他们所炫目的，他们所盼望的，就是在世界上出人头地，有很大的经济，有很多的钱可以用。 Yang mereka harapkan, yang mereka kagumi, yang mereka tuntut adalah mendapatkan keuntungan yang hebat di dalam dunia ini dan begitu bisa menonjolkan hidupnya. 一个人在地上生存的价值， Maka nilai hidup daripada seseorang ketika dia masih hidup 决定于他怎样荣耀上帝， itu akan menentukan bagaimanakah dia memuliakan Tuhan, 怎样建立永远的事业， bagaimanakah dia membangun karir dia seumur yang kekal, 怎样帮助与他同时活在世界上的人， bagaimanakah dia bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang hidup dengan dia sejaman, 留下什么影响？ pengaruh apakah yang dia tinggalkan, 灵性的、 yang bersifat rohani, 信仰的、 yang bersifat iman kepercayaan, 道德的， yang bersifat moralitas, 对人类有贡献的事 yang 业， mempunyai karir yang mempunyai kontribusi bagi umat 这 manusia. 些最重要的事情我们都忽略了。 Hal-hal yang paling penting itu justru telah kita 我 lalaikan. 们想完了这个，再想回摩西。 Setelah kita memikirkan semua ini, kita merenungkan kembali tentang Musa. 摩西是一个曾经活在世界上的人， Musa adalah seseorang yang pernah hidup di dalam dunia ini. 你活着， Anda hidup, 我活着， saya hidup, 摩西活着， Musa hidup, 你活50年， Anda hidup 50 tahun, 活80年， atau 80 tahun, 活100年， atau 100 tahun. 摩西活了120年。 Musa hidup 120 tahun. 今天我要跟大家思想的摩西在地上的许多的事业， Hari ini yang saya ingin saudara renungkan di dalam khotbah ini adalah Musa di dalam hidupnya itu banyak hal yang dia kerjakan. karya Musa selama hidup。下个礼拜我要跟大家讲的，摩西在世界上10亿前的7大祷告。 Minggu depan saya akan sampaikan kepada saudara, sebelum Musa dipanggil Tuhan ada 7 doa yang besar yang dia lakukan. 这是很重要的事情。 Ini merupakan hal yang sangat penting 这些东西已经过了3500年了。 dan hal ini telah berlalu 3.500 tahun. 3500年以前的世界， Dunia sebelum 3.500 tahun yang lalu, 重要的文化有埃及， kebudayaan yang penting ada Mesir, 有米索不达米 ada 亚， Mesopotamia, 有中国， ada Tiongkok, 印度还没有， belum ada India, 希腊还没有， belum ada Yunani, 法国、德国还没有， belum ada Perancis, belum ada 美 Jerman, 国也还没有。 Amerika juga belum ada. 那么这伟大的文化里面， Dan di dalam kebudayaan yang agung seperti ini, 中国是很重要的， Tiongkok itu sangat penting, 埃及是很重要的， Mesir itu sangat penting, 希腊还没有起来， Yunani belum bangkit, 印度还没有形成。 India belum terbentuk. 但我也很重要的告诉大家， Tetapi hal yang penting yang akan saya sampaikan, 3500年以前埃及的文化，现在完全没有用了。 kebudayaan Mesir yang 3.500 tahun yang lalu itu sekarang sudah tidak lagi ada gunanya. 中国3500年以前的文化所留下的文字，现在的人99.999%看不懂。 Catatan peninggalan kebudayaan daripada Tiongkok yang 3.500 tahun yang lalu itu sekarang banyak orang yang sudah tidak bisa membacanya itu. 没有一本书留下来是前后顺序，就非常丰满的内容的。 Tidak ada kitab manapun yang dari awal sampai akhirnya itu begitu sinkron dan begitu berlimpah. 埃及留下来的东西所看出来的，都是法老的一处，都是人民的这个迷信。 Yang dituariskan daripada kebudayaan Mesir adalah semua kebaikan keuntungan daripada
Firaun itu saja dan tidak ada manfaat bagi umat manusia. 3500年以前的文化留下了，就是皇帝的迷信，跟他们盼望知道前面几天可以不可以打仗，天气好不好。除此以外，什么都没有。 Kebudayaan Tiongkok yang 3500 tahun yang lalu yang diwariskan sampai sekarang itu hanya tentang kerajaan saja, bagaimana keadaan mereka dan apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. 过了1000年以后， 1000 tahun kemudian 印度出了一本书，叫做《乌巴尼散》。 di India muncul satu kitab bernama Upanishad. 过了500年以后， 500 tahun kemudian 巴比伦出了一本书，叫做出了一个石碑，叫做哈谟拉比。 dari Babilonia muncul satu batu yang disebut sebagai Hammurabi. 那么在这些古文化的中间， Dan di dalam kebudayaan kuno ini 只有一本书影响全世界的。 hanya ada satu kitab yang mempengaruhi seluruh dunia. 哪一本书呢？ Buku mana atau kitab 就 manakah 是 itu? 摩西所列的五经： Yaitu 5 kitab yang ditulis oleh Musa. 创世纪、 Kejadian, 出埃及记、 Keluaran, 利未记、 Imamat, 民数记， Bilangan, 还有生命记。 dan Ulangan. 这5本书结构非常的严密， Dan kelima kitab ini membentuk satu struktur yang sangat ketat. 文句非常的这个严峻， Dan kata-katanya itu juga sangat ketat dan tepat. 里面写的律法到现在还是完全有用的。 Taurat yang ditulis di dalamnya itu sampai sekarang masih sepenuhnya 所 berlaku. 以我把这些全世界的文化做一个比较的时候， Dan kalau kita memperbandingkan kebudayaan di seluruh dunia dengan ini, 我感谢上帝，3500年以前有一个人叫做摩西， saya bersyukur kepada Tuhan. 3500 tahun yang lalu ada seseorang yang bernama 他 Musa. 接受了上帝的呼召， Dia telah menerima panggilan dari 他 Tuhan 写下了最重要的书， dan dia telah menulis kitab yang terpenting 影响全世界， yang mempengaruhi seluruh dunia, 影响所有的律法， yang mempengaruhi seluruh hukum 影响许多的国家 dan， mempengaruhi banyak negara 也影响了联合国的基本人权。 dan juga telah mempengaruhi hak asasi manusia dari PBB. 所以这样看起来， Maka kalau kita lihat hal 在 ini 古代历史中间， di dalam sejarah kuno, 整个人类最伟大的贡献就是一个人， kontribusi yang di dalam umat manusia yang paling agung itu hanya ada satu orang. 谁啊？ Siapakah dia? 摩西。 Musa. 摩西接受上帝的呼召， Musa menerima panggilan Tuhan 那么他一生成就了多少事业 dan 呢？ berapa hal yang telah dia genapi seumur hidupnya 今天要讲的， yang kita akan sampaikan hari ini. 严格的说起来， Kalau secara kita katakan, 每一个人每一天的工作忙得不得了，都没有意义。 setiap orang, setiap hari dia begitu sibuknya, tetapi pekerjaannya tidak bermakna. 摩西有80年的时间，每天做重要的事情，超过所有的意义。 Musa mempunyai waktu selama 80 tahun. Dia mengerjakan setiap harinya hal-hal yang melebihi maknanya daripada yang lain. 我们怎么可能在雅加达一天的讲道里面讲他一生所做的事情？ Bagaimanakah mungkin kita di Jakarta ini dalam kebaktian satu hari kita menyelesaikan semua hal yang dikerjakan dia seumur hidup? 太困难了， Ini merupakan hal yang terlalu sulit 太草率了， dan terlalu gegabah 就是太简单了。 dan ini terlalu 但 menyederhanakan. 我们基督徒可以这样享受宇宙性、历史性、国际性伟大的真理，这是上帝的恩典。 Tetapi jikalau kita sebagai seorang Kristen bisa menikmati anugerah Tuhan yang bersifat alam semesta, yang bersifat global seperti ini adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. 摩西40岁的时候， Ketika Musa berusia 40 tahun, 听见上帝的呼召， dia mendengarkan panggilan dari Tuhan. 他就出来了。 Maka dia pun keluar. 他一出来了以后， Ketika dia tampil 他 keluar, 就结束他每天的生活。 maka dia pun mengakhiri kehidupan dia keseharian. 什么叫每天的生活？ Apa yang dimaksudkan dengan kehidupan 像 kesehariannya? 你我现在所做的工作， Yaitu seperti saudara dan saya, setiap hari hal-hal yang kita kerjakan, 我们做工， kita bekerja, 我们领受薪水， kita menerima hak gaji, 我们买东西吃， kita membeli makanan, 我养活孩子， kita menghidupi anak-anak 我们 kita, 有自己的嗜好。 kita mempunyai hobi kita, 等到时间到了， sampai ketika waktunya 我 tiba, 们就死了， maka kita pun 我们 meninggal, 进到棺材， kita masuk ke dalam peti 没 mati, 有机会活在世界上， tidak lagi ada kesempatan hidup. 留下了什么？ Apa yang kita tinggalkan 名声、
生 nama, 留下的是什么？ apa yang kita 我们的 tinggalkan, 工作 pekerjaan kita, 留下的是什 apa 么 yang？ kita 我们的孩 tinggalkan, 子。 anak-anak kita. 我们的一生有几件事可以记载下来的吗？ Seumur hidup kita ada berapa banyak hal yang kita bisa catatkan? 有很多人一生一世忙忙碌碌，就是吃饭。 Ada banyak orang setiap hari seumur hidupnya itu begitu sibuknya, yaitu hanya makan, 生活、 hidup, 结婚、 menikah, 生了孩子， melahirkan anak. 什么都没有了。 Yang lain tidak ada lagi, yang Moses ada yang lagi. buyang. Tetapi berbeda dengan Musa. 摩西80岁才听见上帝的呼召， Musa ketika usia 80 tahun baru mendengarkan panggilan Tuhan. 然后他还过40年为上帝工作，才离开世界。 Kemudian dia masih melewati 40 tahun lagi bekerja untuk Tuhan baru dia meninggal. 你说80岁才听见上帝的呼召，他不是太迟了吗？ Saudara mengatakan usia 80 tahun baru mendengarkan panggilan Tuhan. Bukankah itu sudah terlambat? 他还能做什么呢？ Apakah lagi yang bisa dia kerjakan? 感谢上 Tapi 帝， kita bersyukur kepada Tuhan. 摩西所做的事情， Hal-hal yang dilakukan oleh Musa 超越了世界上所有的人。 telah melampaui semua manusia dalam dunia ini. 摩西跟所有的人不同的地方在哪里呢 Di？ manakah perbedaan Musa dengan orang-orang yang lain? 圣经用一句话来表达出来： Alkitab dengan satu kalimat untuk mengungkapkan ini. 从来没有人像摩西， Selamanya tidak ada yang sama seperti 他 Musa. 是历史上唯一的一个人， Dia adalah satu-satunya orang di dalam sejarah 面对面见到上帝， yang berjumpa dengan Tuhan itu muka dengan muka. 活在上帝的面前。 Dia hidup di hadapan 所以 Tuhan. 今天我要大家谈的是摩西的7大事业。 Maka hari ini yang akan saya ajak saudara untuk renungkan adalah 7 karya besar dari Musa. 上帝呼召摩西， Allah memanggil Musa. 是不是有重要的事呢？ Apakah ada hal yang penting? 有。 Ada. 那摩西一生做了什么事呢？ Lalu seumur hidup Musa, apakah yang sudah dilakukan? 第一件， Hal yang pertama, 上帝呼召他去见法老， Allah memanggil dia untuk berhadapan dengan Firaun. 什么意思呢？ Apakah artinya 一 itu? 个人要面对最大的政权、最大的君王。 Yaitu seseorang yang harus berhadapan dengan kuasa politik yang terbesar dan kuasa militer yang terbesar. 这是人在世界上上帝吩咐他做事情最重要的。 Ini merupakan hal yang terpenting ketika Allah memanggil seseorang untuk mengerjakannya. 加尔文说，一个人成为政治的领袖， Calvin mengatakan seseorang yang menjadi pemimpin politik 比传道人成为教会的领袖更要紧。 itu lebih penting daripada seorang hamba Tuhan menjadi pemimpin gereja. 因为传道人所处理的是教会的事务， Karena yang dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan adalah hal-hal yang berkaitan dengan gerejawi. 政治家所处理的整个国家的事务。 Tetapi seorang politikus yang mereka kerjakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan seluruh negeri. 有时候我们以为传道人最重要， Kadang-kala kita mengira bahwa hamba Tuhan itu yang terpenting. 上帝说不是的。 Allah mengatakan bukan demikian. 加尔文说，一个政治领袖蒙上帝的呼召所做的事情，比传道人解决教会的事务还更重要。 Calvin mengatakan seorang pemimpin politik mendapatkan tugas daripada Tuhan itu mengelola negara itu jauh lebih penting daripada seorang hamba Tuhan mengelola gereja. 这应验了加尔文所讲的话。 Dan ini telah menggenapi yang disampaikan oleh Calvin. 在政治上做领袖的人， Orang yang menjadi pemimpin di dalam dunia politik 比在教会做领袖的更重要。 itu lebih penting daripada pemimpin yang ada di dalam 因为 gereja. 他可以改变整个人类的命运， Karena dia bisa mengubah nasib seluruh umat 改 manusia. 变整个国家的利益， Dan dia bisa mengubah seluruh nasib atau ke arah daripada negara. 不是单单处理教会的事务。 Bukan hanya melakukan pengelolaan dalam urusan gereja 那么 saja. 你说，那教会到底我们的用处在哪里呢？ Lalu kalau saudara bertanya, di manakah fungsi sesungguhnya dari gereja itu? 教会用属灵的指南针告诉政治要走哪一条路。 Gereja melalui kompas yang rohani mengatakan kepada pemerintah arah manakah yang harus ditempuh. 教会告诉所有的人类要怎样敬畏上帝，顺服上帝所定的命令。 Gereja memberitahukan kepada seluruh umat manusia bagaimanakah mereka harus melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan dengan taat. 所以教会的责任很大的。 Oleh karena itu tanggung jawab dari gereja itu sangat besar. 教会给我们有一个
灵性跟良心的功用。 Gereja mendatangkan satu fungsi rohani dan juga fungsi nurani kepada 使 kita. 基督徒有政治观念， Maka orang Kristen mempunyai konsep politik. 基督徒有政治立场， Orang Kristen juga mempunyai pendirian politik. 基督徒有社会道德， Orang Kristen juga mempunyai moralitas yang dari 基 masyarakat. 督徒有对神对人的责任。 Orang Kristen juga mempunyai tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. 教会的重要性是不可以忽略的。 Oleh karena itu fungsi atau pentingnya daripada gereja tidak bisa dilalaikan. 美国的总统都要照着教会的原则，明白敬畏上帝、对人服务的 Maka 精神。 Presiden Amerika juga harus seturut dengan prinsip daripada gereja, bagaimanakah hidup takut dan menyembah kepada Tuhan dan melayani sesama atau rakyat. 那摩西蒙召是要做什么呢？ Lalu untuk apakah Musa dipanggil? 摩西80岁以后做了什么事情？ Setelah Musa berusia lebih dari 80 tahun, apa yang dia lakukan? 第一件事， Hal yang pertama, 摩西要为以色列人的缘故，到王宫里面向法老请命。 bahwa Musa harus demi bangsa Israel, dia harus masuk ke istana Raja Firaun untuk memohon kepada dia. 今天我们看牧师们为上帝的百姓在政府里面做了什么工作？ Hari ini kalau kita melihat pendeta, mereka demi umat Tuhan, apa yang mereka sudah lakukan di dalam pemerintahan? 很多牧师没有遵行上帝的旨意， Banyak pendeta yang tidak melakukan kehendak Tuhan. 跟着社会政治错误的道路去走， Mereka berjalan seturut dengan jalan yang salah daripada pemerintah ataupun masyarakat. 成为一个完全没有用的人。 Dia menjadi seorang yang sama sekali tidak berguna. 摩西不是如此， Tetapi tidak demikian dengan Musa. 上帝说：“摩西出来， Allah mengatakan, Musa keluar, 请你做下面的事情。 lakukan hal-hal berikut 第 ini. 一， Yang pertama, 你到法老那里去， dan pergilah ke tempat Raja 对 Firaun, 他说， berkata kepada dia, 不可以再逼迫以色列人， tidak boleh lagi menganiaya bangsa 你 Israel. 要让他们自由， Engkau harus membebaskan mereka, 离开埃及， meninggalkan 在 Mesir, 旷野敬拜上帝。 dan menyembah Tuhan di padang gurun. 这个就成为圣经影响世界历史的一条文，就是人有宗教的自由。 Yaitu ini telah mempengaruhi seluruh umat manusia yang di dalam satu kalimat dalam Alkitab itu mengatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan beragama. 今天很多人说人有宗教自由，所以你要选回教、选印度教、选基督教、选天主教，你有权柄。 Hari ini banyak orang yang menganggap bahwa manusia mempunyai kebebasan beragama, maka dia boleh bebas memilih mau beragama Islam, beragama Kristen, beragama Hindu, beragama Buddha dan sebagainya. Itu adalah hak dia. 其实圣经讲的宗教自由是什么呢？ Tetapi apakah kebebasan beragama yang sesungguhnya dibicarakan di dalam Alkitab? 脱离错误的逼迫， Yaitu melepaskan diri daripada kesalahan dalam penganiayaan 脱离迷信的信仰， dan melepaskan diri daripada iman kepercayaan yang tahyul 脱离偶像的崇拜， dan melepaskan diri daripada penyembahan berhala 真正用自由的良心敬拜真正独一的真神。 dan sungguh-sungguh dengan nurani yang bebas menyembah kepada Allah yang sejati. 这叫做宗教自由。 Ini yang disebut sebagai kebebasan 摩 beragama. 西的第一大工作， Karya yang terbesar yang pertama yang dilakukan oleh Musa 恢复人类的自由， yaitu mengembalikan kebebasan umat manusia, 包括信真神的自由。 termasuk kebebasan untuk percaya kepada Allah yang 这 sejati. 个工作很难很难 Karya 的。 pekerjaan itu sangat amat sulit. 今天牧师要给印尼的公民有宗教自由的权柄，很难做手。 Hari ini kalau pendeta mau memberikan kebebasan kepada rakyat atau warga negara Indonesia itu sangat sulit. 所以你看见摩西的第一个伟大的工作吗？ Maka apakah saudara sudah melihat karya pertama yang agung yang dilakukan oleh Musa ini? 要达到这个工作， Untuk bisa mencapai hasil daripada karya 他要 ini, 有政治上的突破， dia harus mempunyai terobosan di dalam dunia politik. 他要有说服君王的心， Dia harus mempunyai hati atau cara untuk membujuk atau mentaklukkan， mentaklukkan dari hati daripada 他有 Firaun. 代表上帝造的人，有上帝形象样式的尊严跟自由。 Dia harus bisa mewakili Tuhan yang mempunyai kewibawaan dan kebebasan
daripada manusia yang diciptakan seturut dengan peta dan teladan Allah. 摩西一生的7大工作， 7 karya besar seumur hidup yang Musa 单 lakukan. 单第一件工作，我们几乎没有人可以做到。 Hanya karya yang pertama saja hampir tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. 第二， Yang kedua, 摩西的第二大工作， karya kedua yang terbesar yang Musa lakukan, 宣布上帝的主权， dia mengumumkan tentang kedaulatan dari Tuhan, 表现上帝的惩罚， untuk menyatakan penghakiman daripada Tuhan. 所有世界的政权都在上帝权柄下面。 Semua kuasa politik daripada dunia ini ada di bawah kuasa daripada Tuhan. 为什么这么说呢？ Mengapa dikatakan seperti 因为 ini? 当法老王反对上帝的命令的时候， Karena ketika Raja Firaun melanggar menentang kepada perintah Tuhan, 摩西代表上帝降下10大灾难。 Musa mewakili Tuhan menurunkan 10 tulah. 10大灾难的结果， Akhir atau akibat daripada 10 tulah ini, 上帝胜了， Allah telah menang, 法老输了。 Raja Firaun 所 sudah 以 kalah. 摩西不但使百姓得到自由， Maka Musa bukan saja mendatangkan kebebasan bagi umat, 他说服了皇帝。 dia telah bisa mengalahkan, menaklukkan raja. 摩西的第二大工作， Karya kedua yang Musa yang lakukan, 外邦人中间宣布上帝的主权。 yaitu di hadapan orang yang tidak percaya dia mengumumkan kedaulatan daripada Tuhan. 法老要承认失败了， Maka Firaun harus mengakui kekalahannya. 这个灾难结果上帝得胜了。 Akhir daripada 10 tulah itu Tuhan yang menang. 法老硬着心，没有办法拦阻， Firaun meskipun dia mengeraskan hatinya, dia tidak bisa 结 menghalangi. 果他只能放手。 Akhirnya dia hanya bisa melepaskan. 以色列啊，你们去吧， Hai bangsa Israel, pergilah 你 kalian, 们离开埃及吧， tinggalkanlah Mesir. 你们去敬拜你们的上帝， Kalian pergi dan menyembah kepada 我 Allahmu. 不再拦阻你们。 Aku tidak lagi menghalangi kalian. 圣经告诉我们， Alkitab mengatakan, 摩西说 ：“Let my people go. Musa mengatakan, biarlah umatku itu pergi. They will worship their God in the wilderness.” Mereka akan menyembah Allah mereka di padang gurun. 摩西对法老说 Musa berkata kepada：“ 你 Firaun, 不可留下一个， engkau tidak boleh menyisakan satu orang pun. 他们要出去， Mereka semua akan keluar 他们的产业也要出 dan 去， harta mereka juga akan dibawa 他 pergi. 们的妻子儿女也要出去。 Istri anak-anak mereka juga akan ikut. 这是表示上帝要百姓的家庭、百姓的产业都归属上帝。 Ini berarti bahwa Allah menuntut umatnya itu dan keluarga daripada umatnya itu semua menjadi milik daripada Tuhan sepenuhnya. 教会是上帝从世界上呼召出来敬拜他的人。 Gereja adalah sekelompok orang yang Tuhan panggil dari dunia ini untuk menyembah kepada Dia. 魔鬼说：“你去敬拜上帝，你的孩子不必去， Setan mengatakan engkau pergi menyembah kepada Tuhan, tapi anak-anakmu tidak perlu pergi. 你的孩子不必去， Anak-anakmu tidak perlu pergi. 你的妻子不必去， Istrimu tidak perlu pergi. 你的产业不必去， Hartamu tidak perlu ikut. 你们自己去干嘛要让去做礼拜，再回来又过世界世俗的生活。” Kalian sendiri yang pergi kebaktian di Kemayoran, kemudian kembali lagi melakukan kehidupan yang duniawi. 上帝说 Tetapi Allah mengatakan, ：“No, tidak. you and your heart belong to me. Engkau dan hatimu adalah milikku. You and your property belong to me. Engkau dan semua hartamu itu adalah milikku. You and all your family member belongs to me. Engkau dan seisi keluargamu itu adalah milikku. You and your property all belong to me. Engkau dan semua harta yang kamu miliki itu adalah milikku. 一个人信了耶稣， Seseorang sudah percaya kepada 归 Yesus 顺上帝以后， dan setelah dia kembali 他 kepada 要 Tuhan, 全家归主， dia seisi keluarganya kembali kepada 他 Tuhan 儿女妻子都敬拜上 dan 帝， istri anak-anaknya semua menyembah kepada 没有 Tuhan. 一个可以留在埃及。 Tidak ada satu pun yang boleh ditinggalkan di 这 Mesir. 是上帝所做的工作。 Ini yang dilakukan oleh Tuhan. 所以上帝呼召摩西 Maka Allah memanggil Musa 要遵行他的旨意。 adalah untuk melakukan kehendaknya. 上帝是永恒的上帝。 Allah adalah Allah yang kekal. I am who I am. Aku adalah aku. I now call you Sekarang to aku- serve me Sekarang aku memanggil engkau untuk melayani aku. because the eternal will be done by you on the earth. Karena kehendak yang kekal akan engkau lakukan di dalam dunia 基 ini. 督徒蒙上帝呼召的时候， Ketika seorang Kristen mendapatkan 我 panggilan 们 Tuhan, 在地上要遵行天上的旨意。 di dalam dunia ini kita harus melakukan kehendak yang di 我 surga. 们不是过几十年
人在地上的生活而已。 Kita bukan hanya melalui puluhan tahun hidup sebagai manusia dalam dunia ini 我 saja. 们要整个生命遵行天父的旨意，过天上的生活。 Tetapi haruslah seumur hidup kita melalui dan melakukan kehendak Tuhan yang ada di surga 摩 itu. 西不但进法老的王宫，遵行这一条命令， Musa bukan saja melakukan kehendak Tuhan ini dengan masuk ke dalam istana Firaun. 摩西也在世界历史里面做了第二个大事业， Musa juga di dalam sejarah dunia telah melakukan karya yang kedua yang besar itu, 宣布神的主权大过历史上任何政权的主权。 yaitu dia mengumumkan kedaulatan Tuhan itu melampaui semua kuasa politik yang ada dalam dunia. 摩西得胜了， Maka Musa pun sudah menang, 法老失败了， Firaun sudah gagal, 法老的长子死了。 anak sulung daripada Firaun sudah 这 mati. 第二件大事 Ini karya yang kedua yang besar, 告诉我们基督徒不要惧怕什么领袖、什么总统、什么君王，因为我们的上帝比地上这阵掌权的人还更大。 ini mengatakan kepada kita, janganlah kita sekali-kali takut kepada presiden, kepada raja, kepada pemimpin manapun, karena Allah kita lebih besar daripada segala kuasa yang ada dalam dunia. 这是摩西一生做的第二大的工作。 Ini karya besar yang kedua yang Musa lakukan di dalam hidupnya. 第三大的工作， Karya besar yang ketiga, 上帝说，今天晚上以色列人要离开埃及， Allah mengatakan malam ini bangsa Israel akan meninggalkan Mesir. 你要杀一只羊， Engkau harus menyembelih seekor 把 domba 羊血涂在门上， dan melaburkan darah dari domba itu di ambang pintu. 你要过逾越节。 Engkau harus merayakan Paskah. 今天晚上 Malam ini 你们离开埃及， kalian meninggalkan Mesir 永远不再回去。 dan selamanya tidak akan kembali 这 lagi. 第三个工作什么工作呢？ Dan karya yang ketiga ini apakah yang sesungguhnya dilakukan? 表示上帝的救赎。 Ini berarti penebusan dari Tuhan. 救赎怎么成全呢？ Bagaimanakah penebusan itu digenapi? 要把你带离埃及，不再做奴隶， Yaitu membawa engkau keluar daripada Mesir, tidak lagi menjadi budak. 你得救了。 Engkau sudah 你 diselamatkan. 怎么得救呢？ Bagaimanakah engkau 不是 diselamatkan? 靠你的行为， Bukan bersandar kepada tindak 不是 lakumu, 靠你的功劳， bukan bersandar kepada 靠 jasamu, 羔羊的牺牲，为你成为逾越节被杀的羔羊。 tetapi bersandar kepada pengorbanan daripada domba yang dipersiapkan bagimu di dalam Paskah. Domba Paskah menjadi juru selamat. 逾越节的羔羊成为救赎者， Domba Paskah mati untuk kita. 逾越节的羔羊为我们而 因为 死。 他死了，你活了。 Karena dia sudah mati, maka engkau hidup. 这个羔羊就代表耶稣， Dan domba ini mewakili, melambangkan 耶 Yesus. 稣为我们死了，我们就不必死。 Yesus sudah mati untuk kita, maka kita tidak lagi perlu 我 mati. 们信耶稣的人不至灭亡，反得永生。 Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tidak perlu binasa, melainkan beroleh 这 hidup 个 yang kekal. 救赎的意义 Inilah makna daripada penebusan. 就从出埃及表现出来了。 Itu dinyatakan melalui kitab Keluaran ini. 摩西的第三大工作， Karya ketiga yang besar yang Musa 告 lakukan, 诉以色列人，上帝的子民要得救。 mengatakan kepada bangsa Israel bahwa umat Tuhan itu akan 上 diselamatkan. 帝的子民要离开罪恶，离开魔鬼， Umat daripada Tuhan akan meninggalkan dosa dan meninggalkan setan, 靠着基督的死， bersandar kepada kematian 我 Kristus, 们领受生命， maka kita menerima hidup itu. 我们不至灭亡，反得永生。 Kita tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 请注意这第三件事： Saudara perhatikan karya yang ketiga 以 ini. 色列人要杀羔羊， Orang Israel harus menyembelih 以色 domba. 列人要用血涂在门楣、门框的上面， Orang Israel harus melaburkan darah daripada domba itu ke atas ambang pintu. 表示在以色列家里面有上帝的救恩。 Itu berarti di dalam keluarga rumah daripada bangsa Israel ada keselamatan dari Allah. 今天你们在归正福音教会做礼拜，你们信主了， Hari ini saudara berkebaktian di dalam GRI dan saudara-saudara percaya kepada Tuhan. 你们的孩子在哪里啊？ Di manakah anak-anakmu? 很多基督徒的孩子还在新派的教会， Banyak anak-anak dari keluarga Kristen berada di dalam gereja liberal. 不认识基督的死， Mereka tidak kenal akan kematian Kristus. 没有领受基督为我们死所带来的功劳。 Mereka tidak menerima jasa dari kematian yang Kristus lakukan untuk kita. 你的家还有一部分被魔鬼所控制。 Maka di dalam keluarga saudara masih ada sebagian orang yang dikuasai setan. 求主像以色列人一样，
告诉我们明白什么叫做逾越节的羔羊的死。 Kiranya Tuhan sama seperti kepada bangsa Israel mengatakan juga kepada kita tentang makna daripada kematian daripada domba itu. 羔羊死了， Domba sudah mati, 你不可以用水来煮这只羔羊， maka engkau tidak boleh tidak boleh dimasak dengan air. tidak boleh masak domba ini pakai air, harus bakar domba ini dengan api. 可是你要用火烤， 什么意思呢？ apakah artinya? 表示耶稣基督是代替我们接受了地狱的痛苦，才拯救我们的。 Ini berarti bahwa Yesus Kristus telah menggantikan kita, telah menerima semua penderitaan yang ada di dalam neraka. 你说一样的， Saudara mengatakan 羔 sama. 羊死了就是死了， Kalau domba mati ya sudah mati, 被火烧死是死， mati karena dibakar adalah mati, 用水煮死也是死。 dimasak dengan air dan mati itu juga mati. 他说不， Tetapi Allah mengatakan 你 tidak. 不可以用水来煮这只羔 Engkau 羊， tidak boleh memasak domba ini dengan air, 你要用火把这个羊烤死了。 tetapi engkau harus membakar domba ini. 我们领受的基督 Kristus yang kita terima 为我们担当第一只活的痛苦的耶稣， adalah Yesus yang menanggung penderitaan neraka demi kita. 你不可以改变， Saudara tidak boleh 你 mengubahnya. 只能顺照上帝的旨。 Saudara hanya boleh taat seturut dengan kehendak 不 Tuhan. 但如此， Bukan saja demikian, 你吃羔羊的时候， ketika engkau memakan domba itu, 他的血已经涂在门楣的上面了， darahnya sudah dilaburkan di atas ambang 他 pintu, 的血已经涂在门框的上面了。 darahnya sudah dilaburkan di dalam tiang-tiang pintu itu. 上帝差派天子杀长子的时候， Ketika Allah mengutus malaikat untuk membunuh anak sulung, 他一个家一个家飞过去， satu rumah demi satu rumah dia terbang melewati. 看到这一家的门有血的， Kalau dia menjumpai ambang pintu yang ada laburan darah, 逾越过去； maka dia akan melampaui 看 melewatinya. 到另外一家的门上有血的， Dia melewati rumah yang lain yang ada juga laburan darah di ambang pintu. Dia akan melewatinya. 所以这一天叫做逾越节 Maka hari itu disebut sebagai Paskah atau melewati, （Passover）。 yaitu melewati, melewati, 越过, melampaui. 超过. Rumah ini tidak perlu mati. 这一家的人不需要死， 凡是没有血的， setiap yang tidak dilaburkan darahnya, 长子一定要被杀死。 maka anak sulungnya pasti harus dibunuh. 这样的埃及的人都死了长子， Dengan demikian seluruh orang Mesir, anak-anak sulung mereka mati, 以色列的家长子都没有死。 tetapi anak sulung dalam keluarga Israel tidak mati. 摩西做的第三大工作， Karya besar yang ketiga yang Musa lakukan, 胜过政权， yang melampaui kuasa politik, 降服世界， yang taat menaklukkan dunia, 拯救属耶稣的 dan 人。 menyelamatkan orang-orang yang milik 圣 Yesus. 经说，他那一天吃完了， Alkitab mengatakan pada malam itu ketika mereka selesai makan, 马上就走。 mereka langsung pergi. 吃完了还要什么？ Setelah selesai makan, apalagi yang mereka 还 lakukan? 要洗澡， Mereka mau mandi, 还要穿衣服， mereka harus berpakaian, 还要穿鞋子。 harus berpakai sepatu. 吃完了再走，可能还要半个钟头。 Kalau setelah selesai makan mau baru lakukan ini itu mungkin harus setengah jam 上 lagi. 主说不， Allah mengatakan tidak. 你们吃羔羊的时候， Ketika kalian makan domba 你 itu, 们已经穿整齐， kalian sudah berpakaian rapi, 你们已经束上腰带 kalian，sudah mengikatkan ikat 你 pinggang, 们脚上已经做了 dan 鞋， kasut sudah dipakaikan. 一吃完就离开埃及。 Setelah selesai makan langsung meninggalkan 什么 Mesir. 意思呢？ Apakah artinya 一个人明白上帝的救恩， seseorang yang mengerti akan keselamatan dari Tuhan 知道基督的死， dan mengerti akan kematian dari Kristus, 相信耶稣以后， dan setelah dia percaya kepada Yesus, 马上离开犯罪的生活， langsung meninggalkan kehidupan yang 马 berdosa, 上过重生的人应该有的生活， langsung melalui hidup yang harus dimiliki oleh seorang yang telah lahir baru, 马上对埃及说拜拜 langsung mengatakan kepada orang Mesir selamat tinggal, ，Never return to Egypt. tidak lagi kembali ke Mesir, You never go back to your old life. tidak lagi kembali kepada hidup yang lama, 马上出来。 langsung keluar. 所以圣经说， Maka Alkitab 那一 mengatakan 天晚上， malam itu 耶和华的军队离开了埃及。 pasukan Allah meninggalkan Mesir. 你知道基督徒是谁吗？ Tahukah saudara siapakah orang Kristen? Orang Kristen adalah Laskar Kristus, Laskar Kristus, Laskar Kristus. 基督徒们都是上帝的精兵， Kita semua harus menerima latihan sebagai tentara Tuhan Allah. 我们每一个人都要
接受上帝所训练我们成为上帝的精兵。 Tiap orang disebut Laskar Kristus 每一个人都被称为上帝的精兵， langsung meninggalkan dunia, 就直接离开这个世界， langsung berpisah dengan Mesir. 直接跟这个埃及脱离。 我们成为新的军队， Kita menjadi pasukan yang baru, 成为上帝的子民， menjadi umat Tuhan, 成为新的国度。 menjadi kerajaan yang baru. 这是第三大的工作， Ini karya besar yang ketiga, 接受救恩， yaitu menerima keselamatan, 离开黑暗， meninggalkan kegelapan, 进入永生。 masuk ke dalam kekekalan. 第四的工作， Karya yang keempat, 摩西一生做的第四大工作是什么呢？ apakah karya yang keempat yang Musa lakukan seumur hidupnya? 来到这个红海的旁边， Dia sampai ke tepi Laut Merah, 离开埃及， meninggalkan Mesir, 过了红海， melewati 你就 Laut Merah, 不再属于埃及了。 maka dia tidak lagi termasuk kepada Mesir. 摩西的第四大工作， Maka karya keempat yang Musa lakukan, 领以色列人过红海， yaitu memimpin bangsa Israel melewati, menyeberangi Laut Merah. 历史上最大的这个地理的变化。 Dan ini adalah satu perubahan secara geografi yang terbesar di dalam dunia. 从来没有发生这样的事。 Selamanya tidak pernah terjadi hal 到 seperti 了 ini. 红海的时候， Ketika dia tiba di tepi Laut 表 Merah, 示决定与世界分开了。 itu menentukan dia memutuskan untuk berpisah daripada 红 dunia. 海的后面， Di balik, di belakang daripada Itu Laut Merah Aiji. adalah Mesir. 红海的前面 Di depan daripada Laut 是 Merah 新的生活。 adalah cara hidup 基 yang 督 baru. 徒信耶稣以后， Setelah seorang Kristen percaya kepada 永 Yesus, 远离开犯罪的生活。 selama-lamanya meninggalkan kehidupan 你要 berdosa. 过红海， Engkau harus melewati, menyeberangi 你 Laut 要 Merah. 属于上帝。 Engkau akan menjadi milik Tuhan. 红海隔开了， Dan Laut Merah menjadi pemisah. 旧的生活不跟我去了。 Kehidupan yang lama tidak ikut serta. 我过了红海以后， Setelah saya menyeberangi Laut 我的 Merah, 新生活开始了。 maka mulailah cara hidup yang baru itu. 但我告诉你， Tetapi saya 当 katakan, 摩西要过红海的时候， ketika Musa mau menyeberangi Laut 发 Merah 生了 itu, 很大的困难。 dia menghadapi kesulitan yang sangat besar. 两边是高山， Di kiri kanan ada dua gunung yang tinggi. 前面是大海， Di depannya ada laut besar. 后面是追兵。 Di belakangnya ada tentara yang 你 mengejar. 再听一次， Saudara dengarkan sekali lagi. 两边是高山 Di，kiri kanan ada gunung yang 前 tinggi. 面是大海， Di depan adalah laut yang besar. 后面是法老的追兵。 Di belakang adalah tentara Firaun yang 大 mengejar. 家跟着说，一 Saudara 二 ikut saya 三， mengatakan, 两边是 di kiri kanan adalah apa itu? 高山， Gunung yang tinggi. 后面是什么？ Di belakangnya adalah apa? 法老的追兵。 Tentara Firaun yang 前 mengejar. 面是什么？ Apa yang ada di depannya Sedahai. adalah laut yang besar. 没有路走了， Tidak ada jalan lagi. 要死了， Harus mati. 困难太大了， Kesulitan terlalu 魔 besar. 鬼追来了。 Setan sudah terus 当 mengejar. 摩西遇到这个困难的时候， Ketika Musa menghadapi kesulitan seperti ini 出埃及还比较容易， dan keluar dari Mesir itu masih lebih mudah. 看到红海， Ketika melihat Laut 他 Merah, 害怕的不得了。 dia begitu ketakutan. 哇，我要怎么样呢？ Oh Tuhan, bagaimanakah saya langkah selanjutnya? 你把我救出埃及， Engkau membawa aku keluar dari Mesir. 你把我带到海边来死吗？ Apakah engkau membawa aku sampai ke tepi untuk mati? 做上帝的仆人不容易。 Maka sebagai seorang hamba Tuhan tidaklah mudah. 主啊，你呼召我， Oh Tuhan, engkau memanggil 我 aku. 跟从你。 Aku mengikut engkau. 现在是死路一条， Sekarang adalah jalan menuju kematian. 两边高山， Kiri kanan ada dua gunung yang tinggi. 后面追兵， Di belakang ada tentara yang mengejar. 是大海， Di depan adalah laut yang besar. 要怎么样呢？ Lalu saya harus bagaimana? 第四大工作， Karya keempat yang besar. 摩西做什么工作 Apa yang 呢？ Musa lakukan? 他用最大的信心 Dia mempunyai iman yang terbesar 解除侍奉主的困难。 dan menyelesaikan semua kesulitan dalam pelayanan kepada Tuhan. 一个神学生注意听， Perhatikanlah setiap mahasiswa teologi 你 ya. 蒙召以后， Setelah Anda 你要 dipanggil, 面对政权， engkau harus menghadapi kuasa politik 彰显上帝的权柄， untuk menyatakan kuasa daripada Tuhan. 你要表现耶稣的救恩， Engkau harus menyatakan keselamatan dari 你要 Yesus. 面对考验，在 Engkau 大海旁边不知走到哪里去。 Engkau harus menghadapi pengujian di hadapan Laut Merah. Engkau tidak tahu lagi bagaimana jalan selanjutnya. 摩西的仇敌就来了， Datanglah, 仇敌 maka datanglah para musuh Musa. musuh Musa datang, Ya. bukan datang kepada musuh Musa, datanglah musuhnya Musa. Apa sebabnya engkau pimpin kita keluar dari Mesir? 你为什么带领我们离开埃及？ Apakah kita dari Mesir
tidak cukup makan. 难道我们在埃及不够吃的东西吗？ Meskipun kami menjadi budak, 虽然我们成为奴隶， tapi setiap hari kami makan dengan daging dan wajan yang sangat penuh dengan gizi. 可是我们每一天却是吃的好东西、好的食物。 为什么把我们带到这里来？ Mengapa membawa kami sampai ke tempat ini? 你奉献做传道， Engkau mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. 你到神学院来， Engkau datang ke sekolah teologi. 两边是高山， Di kiri kanan ada gunung yang 后面 tinggi. 是追兵， Di belakang ada tentara yang mengejar. 前面是大海。 Di depan ada laut yang besar. 我读了神学以后要到哪里去？ Setelah saya tamat sekolah teologi, kemanakah saya akan pergi? 我以后薪水谁给我的？ Siapakah yang akan memberikan honor kepada saya di kemudian hari? 我从前在中国， Dulu saya di Tiongkok. 从前在加拿大， Dulu saya di Jakarta. 我有这些有薪水，有很大的酬谢金。 Saya mempunyai profesi pekerjaan yang punya honor yang sangat tinggi. 现在上帝呼召我， Sekarang Allah memanggil aku. 两边是高山， Di kiri kanan ada dua gunung 后 tinggi. 面是追 Di 兵， belakang ada tentara yang mengejar. 前面是大海。 Di depan ada laut yang 我 besar. 死路一条。 Maka saya menghadapi 摩西 kematian. 亚，摩西亚， Oh Musa, Musa. 为什么把我们带到这里来？ Mengapa memimpin kami ke tempat ini? 当以色列埋怨摩西的时候， Ketika bangsa Israel bersungguh-sungguh kepada Musa. 当摩西的仇敌骂摩西的时候， Ketika musuh daripada Musa memarahi 摩 Musa. 西很痛苦， Musa sangat menderita. 摩西很失望， Musa begitu kecewa. 而且他听见法老的军车轮声已经到了， Bahkan dia juga mendengarkan deru daripada tentara Firaun yang terus mengejar. 他是以色列的领袖， Dia adalah pemimpin bangsa 他 Israel. 可以哭吗？ Apakah dia boleh menangis? 不可以。 Tidak boleh. 他可以埋怨吗？ Bolehkah dia bersungut-sungut? 不可以。 Tidak boleh. 他可以逃走吗？ Bolehkah dia melarikan diri? 不可以。 Tidak boleh. 请你们听下面一句话： Dengarkanlah kalimat selanjutnya Bapak Ibu 做 sekalian. 传道是很不容易的， Sebagai seorang hamba Tuhan tidaklah mudah. 他要带领的百姓多得不得了， Umat yang dia harus pimpin itu begitu banyak. 他面对的海大得不得了， Laut yang dia harus hadapi itu begitu besar. 后面法老的追兵强得不得了， Tentara yang mengejar di belakang itu begitu kuat. 那就车轮的声音来了， Suara deruan daripada kereta kuda itu begitu menggema. 以色列人都惧怕了。 Bangsa Israel begitu ketakutan. 做领袖的摩西， Musa sebagai seorang pemimpin, 他的态度怎么样？ bagaimanakah sikap dia? 他乱吗？ Apakah dia kacau? 他逃走吗？ Apakah dia melarikan diri? 他惧怕吗？ Apakah dia takut? 他埋怨上帝，主啊，为什么呼召我？ Apakah dia bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Oh Tuhan, mengapa engkau memanggil aku? 没有。 Tidak. 现在做你们的领袖， Sekarang sebagai pemimpin saudara, 我告诉你，我就像摩西把你们带出来。 saya katakan kepada saudara saya seperti Musa yang membawa kalian keluar. 我这几十年在你们中间做牧师，你有没有看见我埋怨上帝呢？ Puluhan tahun ini saya menjadi pendeta saudara. Apakah saudara melihat saya bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Jawab. Iman Hoita. 35 tahun saya menjadi pendeta di sini. 我35年的时间成为这个教会的牧师， Pernahkah saya bersungguh-sungguh kepada Tuhan? 我是否曾经埋怨过上帝？ 没有。 tidak。 Pernahkah saya ingin mundur diri? 我是否曾经要推迟？ 我曾经想要退后吗？ Apakah saya pernah mau mundur？ 我曾经想要成为一个退休的牧师吗？ Pernahkah saya berpikir untuk menjadi seorang pendeta yang pensiun? Tidak. 我有没有逃跑？ Apakah saya melarikan diri? 没有。 Tidak. 很多传道人遇到困难的时候就走了。 Banyak hamba Tuhan yang ketika menghadapi kesulitan mereka pergi. 摩西在困难中间第四件事情是什么？ Apakah di dalam kesulitan hal yang keempat yang Musa lakukan? 他用信心的榜样， Dia mempunyai dengan teladan iman dia 安慰上帝的百姓。 menghibur umat Tuhan. 摩西安慰的时候讲什么话呢？ Ketika Musa memberikan penghiburan apa yang dia sampaikan? 非常受感动。 Saya sangat tergugah. 摩西说：“以色列人啊， Musa mengatakan, Hai bangsa 你 Israel, 们今天听见法老军队的声音， hari ini kalian mendengarkan deruan suara daripada tentara Firaun 轰轰隆隆 yang begitu bergemuruh, 来追赶我们。 yang terus mengejar kita. 我告诉你， Aku katakan kepada 你 kalian, 们今天听见的声音，永远不再来了。 suara yang kalian dengarkan hari ini selama-lamanya tidak akan kedatang lagi. 摩西是伟大的领袖， Musa adalah pemimpin yang agung. 前面3件事情，
Dan 3 karya besar yang dilakukan sebelumnya, 他做成功了。 dia sudah berhasil melakukannya. 今天第4件事情， Hari ini hal yang keempat, 他要用信心的勇气来告诉以色列人不要惧怕。 dia mau dengan keberanian seorang yang beriman mengatakan kepada bangsa Israel, jangan takut. Oh Israel, what you heard now will never be repeat again。 Hai bangsa Israel yang engkau dengarkan hari ini tidak akan terulang 今 kembali. 天听见军队轰轰隆隆的声音，是最后一次，永远不再来了。 Suara gemuruh daripada tentara Roma, tentara Firaun itu yang kalian dengar adalah terakhir kali tidak akan didengarkan Buyang, lagi. ha? Jangan takut. 度过今天， Lewati hari 度 ini, 过难关， lewati kesulitan 神的 ini, 引导没有错误， maka pimpinan Tuhan tidak 神 ada 继 salahnya. 续成你们的上帝。 Tuhan akan terus menjadi Allahmu. 摩西很勇敢， Musa begitu 摩 berani, 西很有信心， Musa begitu 摩 beriman. 西说依靠上帝吧， Musa mengatakan bersandarlah kepada Tuhan. 带领你们 Aku memimpin 经 kalian 过这个困难， melewati 你 kesulitan 们 ini. 听见的声音 Suara yang kalian 使 dengarkan 你 ini 很害怕， membuat kalian begitu Dan aku ketakutan. katakan, Tetapi aku 永 katakan, 远不回来了。 selama-lamanya tidak akan 这 kembali 是 lagi. 最后一次， Ini adalah kali yang 你们一 terakhir. 定要胜过他。 Kalian pasti harus mengalahkannya. 感谢上帝。 Kita bersyukur kepada Tuhan. 摩西4件事做成功了。 Maka Musa telah berhasil melakukan 4 karya yang besar 摩西 ini. 一生做了什么？ Seumur hidup apa yang Musa telah 刚 lakukan? 才4件大事， Tadi 4 karya yang besar. 完了以后呢， Setelah selesai 他 itu, 就拿起杖来， maka dia mengangkat 打 tongkatnya 在红海的水 dan dia 上， memukulnya di atas laut merah 红 itu. 海就分开，变成2片高墙。 Demikianlah laut merah itu terbelah menjadi 2. 红海的海底变成干地。 Dan dasar daripada laut itu menjadi tanah yang kering. 摩西说：“下去吧， Musa mengatakan turunlah, 走干地， berjalan di tanah yang 到 kering 对面的岸上。 sampai ke seberangnya 这 itu. 个勇气太大了， Keberanian ini terlalu 这个 besar, 信心太大了。 iman ini terlalu besar. 做上帝的工作，没有信心是做不成的。 Kalau tanpa iman mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak mungkin akan berhasil. 做上帝的仆人，不走干地到对岸去，是不能带领以色列百 Sebagai 姓。 seorang hamba Tuhan, kalau tidak menempuh jalan yang kering, tidak mungkin akan bisa memimpin bangsa 但 Israel. 是以色列人怎么走干地呢？ Lalu tetapi bagaimanakah bangsa Israel menempuh jalan yang 摩 tanah 西要 kering 把 itu? 他的杖拿出来， Musa harus mengeluarkan tongkatnya 打在水的 dan 上面， memukul ke atas air. 水才分开。 Demikianlah baru air itu 做 terbelah. 传道牧师的人， Orang-orang yang sebagai hamba Tuhan 面对教会的困难的时候， ketika menghadapi kesulitan dalam gereja, 勇敢用信心求上帝开路。 maka hendaklah engkau dengan berani, dengan iman memohon Tuhan membuka 否则 jalan. 你没有办法带领上帝的百姓过 Kalau- 得胜的生活。 Kalau tidak, engkau tidak mungkin akan memimpin umat Tuhan untuk melalui hidup yang berkemenangan. 第4件大事情， Ini karya keempat yang besar. 摩西如果没有蒙上帝呼召， Jikalau Musa tidak dipanggil oleh Tuhan, 他会像我们今天的每天过的生活，就是照顾家人、赚钱生活、生儿养女，有死了就完了。 maka dia akan seperti kita yang melalui kehidupan keseharian, kita menjaga keluarga kita, kita mendapatkan keuntungan, dan itu saja, dan setelah itu kita mati dan habis. 摩西有没有生儿养女？ Apakah Musa mempunyai anak cucu? 有。 Ada. 摩西有没有率领他的太太跟随主？ Apakah Musa memimpin istrinya untuk Yo. mengikut Tuhan? Ada. 他的生活跟我们一样的， Hidupnya itu sama seperti 但 kita, 他有离开埃及， tetapi dia meninggalkan Mesir. 他有表示上帝的权柄， Dia juga menyatakan kuasa dari 他 Tuhan. 有过逾越节， Dia merayakan 他有 Paskah 分开洪水， dan dia memecahkan, 这些 membelah laut 伟 merah. 大的事情，别人说没有的，他都有了。 Dan hal-hal yang agung seperti ini yang dimiliki oleh dia yang tidak dimiliki oleh yang 我 lain. 请问呢，以色列人离开埃及有多少人呢、 Saya mohon tanya, orang-orang Israel berapa banyakkah jumlah mereka yang meninggalkan Mesir? 他们是会有几千个人。 Oh, pendeta Stephen tahu berapa jumlah jemaatmu? 摩西不是这么小， Musa bukan, 摩西不是这么少。 Musa tidak sebegitu dikit. Waktu Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, Tang Mose anggotanya bukan berapa ribu. 当摩西带领以色列人离开埃及的时候，他的那个会友不是几千个，多少人？ 200多万，220万，他不是说， Kira-kira 2 juta lebih orang. 大概200多万个人，太伟大了！ terlalu amat agung. 中国没有一个这样的将军， Di Tiongkok tidak ada jenderal yang seperti ini. 埃及也没有这样的军队成就， Di Mesir juga tidak ada prestasi kemiliteran seperti ini. 罗马帝国没有发生这样的事情。 Kerajaan Romawi tidak pernah terjadi hal seperti ini. 摩西说：“以色列人，
我们离开埃及。 Musa mengatakan, hai bangsa Israel, kita meninggalkan Mesir. 圣经说， Alkitab 他 mengatakan 们离开埃及的人， orang-orang yang meninggalkan Mesir 12支派所有的军队有60万人， tentara daripada ke-12 suku itu jumlahnya ada 600.000 orang. 每个人有大概4个人的家庭， Setiap orang kira-kira mempunyai 4 anggota keluarganya. 60万人离开埃及， Maka kalau 600.000 orang meninggalkan Mesir, 表示大概有200多万以色列人出埃及过红海。 ini berarti kira-kira ada lebih dari 2 juta orang Mesir Israel yang keluar dari Mesir yang melewati menyeberangi Laut 当 Merah. 以色列人过红海的时候， Ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah itu, 法老王懊悔了，为什么让他们走？ Raja Firaun menyesal mengapa membiarkan mereka pergi. 我们也下红海去追他。 Biar kita juga turun ke dalam Laut Merah untuk mengejar mereka. 上帝为他们开了红海，上帝也为我们开了红海。 Allah telah membuka jalan bagi mereka tentang Laut Merah yang terbelah, maka Allah juga akan membuka jalan bagi kami. 这些 Kita 奴隶逃走了，埃及的王宫、埃及的房屋有谁去建呢？ para budak ini mereka telah pergi. Siapakah lagi yang akan membangun semua bangunan dan istana yang ada di Mesir? 我们追吧， Biarlah kita sekarang mengejar, 把他们叫回来， menangkap mereka untuk kembali 继续做我们的奴仆。 dan terus menjadi budak kita. 基督徒离开世界以后， Setelah orang Kristen meninggalkan dunia, 魔鬼不愿意你自由， setan tidak mau saudara bebas. 魔鬼不愿意你侍奉上帝， Setan tidak rela Anda melayani 要 Tuhan. 你回头， Mau 哎 saudara kembali. 赌博的再回去赌博， Oh, yang berjudi kembali berjudi. 犯奸淫的再回去犯奸淫， Yang berzina kembali berzina. narkoba kembali narkoba， Yang makan narkoba kembali makan 埃 narkoba. 及人去追以色列人， Maka demikianlah orang Mesir pergi mengejar bangsa Israel. 追到一半的时候， Di tengah kejaran itu, 以色列人上了岸， setelah bangsa Israel naik ke atas 他 darat, 们还没有赶到。 tetapi mereka belum sampai untuk 他 mengejar. 说：“摩西，把你的杖伸出来， Dan Allah memerintahkan Musa, ulurkan lagi tongkatmu 叫红海的水再一次封闭过来。 supaya Laut Merah itu airnya kembali menutupi. 摩西照上帝的话做了， Musa melakukan seturut dengan perintah 海 Tuhan. 水像墙壁一样倒下来， Demikianlah air laut itu seperti tembok yang runtuh, 恢复了过去红海的情景。 telah kembali kepada keadaan sebelumnya. 埃及的王、埃及的将军、埃及的军马、埃及的战者都在红海里面死灭了。 Raja Mesir, tentara Mesir, jenderal Mesir, semua kereta kuda daripada Mesir itu mati di dalam laut. 世界历史从来没有发生过第二次的情形。 Dalam sejarah dunia selamanya tidak pernah terjadi ke peristiwa yang kedua. 你信耶稣以后， Setelah Anda percaya kepada Yesus, 撒旦又来诱惑你， setan datang lagi menggoda saudara, 又来引诱你回去犯罪过去的生活。 datang lagi mencobai saudara untuk melakukan perbuatan dosa sebelumnya. 你得救了， Anda sudah 你 diselamatkan, 上岸了， Anda sudah naik ke 法 atas 老的 darat, 追兵下去了， dan tentara Firaun telah masuk ke dalam 你 laut. 下去你能上来， Anda yang turun bisa naik, 法老的军队下去不能上来。 tetapi tentara daripada Firaun bisa turun tidak bisa naik. 上帝把他们消灭了， Allah telah memusnahkan 这 mereka. 就应验了摩西所讲的那句话。 Maka ini telah menggenapi kalimat yang 你 disampaikan oleh 们 Musa. 听见法老的军队， Kalian mendengarkan deru dari 你 suara 们 tentara 听 Roma 见 Firaun. 轰轰隆隆的战车。 Kalian telah mendengarkan suara gemuruh dari tentara 今 itu. 天以后， Setelah hari 你 ini, 永远再听不见这个声音。 selama-lamanya kalian tidak akan mendengarkannya 以 lagi. 色列人得胜了， Bangsa Israel telah 他 menang. 们过了红海， Mereka telah melewati 到 Laut 了 Merah. 对岸以后， Setelah mereka sampai ke 开 seberang, 了一个大的赞美会， mereka mengadakan satu kebaktian pemujian yang besar. 不干的 RSJ， 不是在音乐厅，在大的旷野里面， tetapi di padang gurun yang besar. 指挥不是唐牧师， Yang memimpin bukan pendeta Stephen Tong, 指挥是摩西的姐姐米利安， tetapi yang memimpin adalah kakak dari Musa yaitu Miriam. 带领以色列人高声赞美耶和华， Dia memimpin bangsa Israel untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada 耶 Tuhan. 和华拯救我们， Allah telah menyelamatkan kita. 耶和华引导我们 Allah telah memimpin kita 脱离了埃及，
telah melepaskan diri daripada 脱离了 Mesir 法老， dan melepaskan diri dari 脱离了 Firaun, 法老的军队， melepaskan diri daripada 我们 tentara 把 Firaun, 荣耀归给上帝。 kita kembalikan kemuliaan kepada 这是 Tuhan. 摩西所做的第四样大事情。 Maka karya keempat yang besar yang Musa lakukan. 到了以后， Setelah selesai, 他们就主啊，求你继续引导我们， mereka mengatakan, oh Tuhan teruslah pimpin 继 kami. 续引导。 Dan terus Tuhan pimpin 最后到了一个地方叫西乃山， akhirnya sampai ke satu tempat yang bernama Gunung 摩 Sinai. 西的第5大工作是什么？ Apakah karya kelima yang besar yang Musa lakukan? 到山上去。 Naik ke atas gunung. 上帝说：“你到山上来， Allah mengatakan naiklah ke gunung itu. 我要给你指示2件事情。 Aku akan memberikan petunjuk kepadamu untuk 2 hal. 摩西在山上多久？ Berapa harikah Musa di atas gunung itu? 我问你。 40 天. 40天。 40 hari. 为什么这么久？ Mengapa begitu lama? 为什么？为什么？我问你啊，你看我做什么？摩西为什么40天？ Mengapa Musa 40 hari di atas gunung? 跟上帝见面，跟上帝交通。上帝交通这么久，2天就好了，为什么要40天？ Mengapa Musa perlu 40 hari di atas sana? 第一， Yang pertama, 上帝亲手把律法刻在石板上，让他带下去。 Allah dengan tangan sendiri mengukirkan hukum Tauratnya ke atas 2 loh batu dan memberikan kepada Musa untuk dibawa turun. 第5大工作， Ini karya kelima yang besar. 第6大工作是什么？ Apakah karya keenam yang besar? 上帝在山上要把圣殿怎么建、尺寸怎么定，全部指示给他。 Allah memberikan petunjuk kepada Musa untuk membangun bait Allah. Berapa ukuran yang detil Wah. diberitahukan kepada Musa. 摩西亚写下来， Oh, Musa tuliskan itu 伸 semua. 手多少长， Berapakah bait yang kudus itu? Panjangnya, berapa Total tingginya, kwan. berapa lebarnya, 自生手多少大， dan ruang maha kudus berapa besarnya, 院子多少长， pelatarannya berapa panjangnya, 会幕怎么建， dan bagaimanakah kemah pertemuan itu dibangun 用什么木， dengan bahan kayu yang 用 apa 多少材料。 dan berapa banyak bahan materialnya. 因为建筑是很麻烦的事情。 Karena urusan pembangunan itu sangat sulit. 我告诉你，今天早上我1点睡觉，6点起来。 Saya katakan kepada saudara, hari ini tadi malam saya tidur dini hari jam 1, bangun jam 6. 7点我在设计新加坡的礼拜堂。 Jam 7 saya merancang lagi gedung gereja yang akan dibangun di Singapura. 今天是我第26天设计新加坡的礼拜堂。 Hari ini adalah hari yang ke-26 saya merancang gedung gereja yang untuk Singapura. 把一个礼拜堂设计好 Saya merancang satu gedung gereja. 很难很难。 Itu sangat amat sulit. 我们这个礼拜堂很大， Gedung gereja kita di sini sangat besar. 下面有很多柱子， Di bawahnya itu banyak tiang. 上面礼拜堂是圆的， Dan di atas ini gedung gereja ini bulat. 下面柱子要停车是直的， Tetapi tiang-tiang ada di bawah untuk parkir adalah lurus itu. 这的柱子到上面变成圆的，怎么做呢？ Dan kalau tiang-tiang yang ada di bawah dengan garis lurus sampai ke atas harus dengan yang bulat. Bagaimana kita membuatnya? Sangat sulit. 但我很辛苦，有用90天把这个礼拜堂设计好。 Tetapi saya dengan susah payah menghabiskan waktu 90 hari untuk menyelesaikan rancangan gedung ini. 这里到那里83公尺， Dari sana sampai ke ujung yang lain 83 meter. 下面有柱子，上面不可以有柱子。 Di bawah ada tiang, di atas tidak boleh. 但是在你现在做礼拜跟后面阁楼做礼拜中间有12根柱子， Tetapi di antara saudara yang duduk di bagian bawah dengan yang ada di belakang di balkon, di bawah itu ada 12 tiang. 下面 Di 那 bawah itu 12个柱子撑上去，才能把3000个人放在上面，不会倒下来。 ke-12 tiang itu yang menopang bagian balkon baru bisa membuat orang 3.000-an orang bisa duduk di atas. Di atas. Di atas 那 balkon. 么因为这个圆的，所以柱子不能直的。 Dan karena tempat ini adalah oval, maka tiang itu tidak bisa 所以 lurus. 柱子圆的，下面停车场又要直的。 Maka tiang yang ada di bagian atas ini harus dalam bentuk oval, tetapi yang di bawah untuk parkiran adalah garis 你 lurus. 这个距离不可以改变的， Dan jarak ini tidak boleh diubah. 很难很难。 Itu begitu sulit. 我告诉你，我设计这个礼拜堂的时候， Maka saya katakan ketika saya merancang gedung gereja ini, 想到头要破了。 saya terus berpikir hampir pecah kepala saya. 结果我有18天没有到房间睡觉， Dan akhirnya saya ada 18 hari tidak tidur di dalam kamar saya. 扑倒在桌子上设计这个礼拜堂， Saya rebahan tidur di atas meja kerja saya. 很痛苦。 Itu begitu menderita. 我设计礼拜我谈完了，
我的头发都脱光了。 Ketika saya selesai merancang gedung gereja, rontoklah rambut 为 saya. 什么呢？ Mengapa demikian? 你为什么不要叫人家设计呢？ Mengapa Anda tidak mengundang orang lain yang merancang saja? 你注意听啊， Saudara perhatikan, 这个礼拜堂圆形的， gedung gereja ini bulat 下面停车场是这形的， dan tempat parkir yang ada di bawah itu garis lurus. 柱子从这里到那边不能改变地方。 Jarak tiang dari sini ke tempat itu tidak boleh diubahkan. 你叫谁设计都太难了， Siapapun yang saudara undang untuk merancang itu begitu sulit. 所以我自己很痛苦的把礼拜堂设计完。 Maka demikianlah saya menderita sendiri untuk menyelesaikan rancangan 这里 daripada 是 gedung 这样 ini 圆的， yang demikian bentuk 那 oval 边成就那样圆的， dan di bagian sana dengan bentuk oval yang lain 那边是突出出去的， dan di bagian sini ada seperti bentuk ini 那边是弯进来了， dan di bagian sana itu melengkung ke 有 tempat yang 花 lain. 园， Ada 在那 taman 边24层楼， dan di paling ujung ada bangunan 24 lantai 前后弯两边胖的， dan kiri kanannya itu melengkung dan depan 它的柱子从地下2层到上面25层，一定要这线不能搬地方的。 tetapi jarak tiang yang ada dari basement yang ke lantai yang kedua itu sampai ke atas itu tidak boleh berubah 我 jaraknya. 告诉你， Saya katakan 设计这个礼拜堂 merancang gedung gereja 比 ini 我们对面的高楼60层的 dibandingkan dengan gedung yang ada di seberang kita yang 60 lantai 更难5倍。 5 kali lipat lebih sulit. 他们工程师设计四方形的这个大楼， Arsitek mereka merancang gedung yang segi 4, 这的、这的、这 semua 的、 garis 这 lurus, 的， semua lurus. 下面停车场就是这样排，很 Dan 运动，很简单。 Tempat parkir yang ada di bawah itu juga sangat lurus, sama halnya, Taman- begitu mudah. 单单设计费拿了几十个 miliar， Dan hanya biaya perancangan saja mereka telah menghabiskan dana puluhan miliar. 我没有拿1块钱， Tapi 1 rupiah pun tidak saya 我把它 dapatkan. 做成功了。 Saya bisa menyelesaikan ini 现 semua. 在我感谢上帝， Sekarang saya bersyukur kepada 现在 Tuhan. 我最后一个责任， Sekarang tanggung jawab yang terakhir dari 然后 saya. 我就离开世界了。 Kemudian saya akan dipanggil 我 Tuhan. 设计新加坡的礼拜堂， Saya akan merancang gedung gereja untuk Singapura. 新加坡的礼拜堂没有比这里更容易， Gedung gereja di Singapura itu tidak lebih mudah dari yang di 地 sini. 皮很不整形。 Tanahnya itu bentuknya itu sangat tidak 设计 teratur. 的时候又是下面方形，上面圆形， Ketika dirancang itu bagian bawah juga segi 4, tapi yang di atas juga oval. 所以我已经用了到昨天第25天， Maka saya sudah menghabiskan sampai kemarin itu hari yang ke-25. 每天大概花10个钟头思想怎么设计。 Setiap hari kira-kira menghabiskan 10 jam untuk memikirkan bagaimana akan merancang. 昨天晚上有2个童工离开我的家回去， Tadi malam ada 2 rekan yang meninggalkan kamar saya dan pulang. 他看我年老，常常陪着我，替我换药，我的脚痛，他到11点才回家。 Dia melihat saya sudah lansia dan memberikan obat-obatan untuk luka Kaki kaki saya saya yang sakit. luka.所以 Itu 他们 dan jam 11 11-an baru pulang. 他们11点回去的时候， Ketika mereka pulang jam 11-an, 唐牧师你要睡觉了，明天还要讲道。 Pak Tong, Anda harus istirahat, besok masih harus berkhotbah. 我说我再做1个钟头，我再睡觉。 Saya mengatakan, saya merancang lagi 1 jam baru saya tidur. 结果我昨天晚上1点才睡，他们回去了2个钟头，我还在那边设计。 Akhirnya tadi malam saya menyelesaikan perancangan itu sampai jam 1, berarti 2 jam lagi setelah mereka pulang baru saya tidur. 6点半我起来了， Jam 6.30 saya bangun, 9点我这里讲道， jam 9 saya datang ke sini untuk berkhotbah. 再设计2个钟头。 Saya merancang lagi untuk 2 jam. 我没有懒惰， Saya tidak malas. 我很努力做工。 Saya dengan giat bekerja, 已经85岁， sudah 85我 tahun. 还把带设计的图要带到新加坡去。 Saya masih membawa gambar-gambar rancangan saya untuk ke Singapura. 明天我回来， Besok saya 把 kembali, 所有的尺寸定好了， saya akan menetapkan semua 我 ukurannya. 交给阿格拉， Saya akan serahkan kepada saudara 让 Agra 他继续再设计下 dan 去。 biar dia melanjutkan itu. 亲爱的弟兄姊 Bapak 妹， Ibu yang kami kasihi, 我最近25天， belakangan 25 hari ini, 每天花10个钟头 setiap hari saya menghabiskan 10 jam 设计新加坡的礼拜堂。 merancang gedung gereja untuk 你说 Singapura. 地皮都还没拿到，为什么你这么早就设计？不是花很多时间吗？ Saudara mengatakan tanah pun belum didapatkan, mengapa engkau menghabiskan begitu banyak waktu untuk merancang? 我告诉你，如果我不先设计好， Saya katakan kepada saudara, jikalau saya tidak terlebih dahulu 上 merancang 帝真 selesai 的把 itu, 地皮给了我， dan ketika Tuhan sungguh menganugerahkan tanah itu 我 kepada 们来 kita, 不及了。
maka kita tidak lagi keburu. 所以现在做，如果没有丢掉就丢掉。 Maka lebih baik sekarang kerjakan, kalau tidak dapat pun tidak apa-apa, kita buang saja 花 rancangan 了 ini. 几百个钟头，丢掉就丢掉。 Ratusan jam yang kita sudah habiskan, kalau harus buang ya buang. 我们一定好好预备， Dan kita pasti harus mempersiapkannya dengan baik. 感谢上帝 Kita。bersyukur kepada Tuhan. 摩西山上40天， Musa naik ke atas gunung 40 hari. 第一，领受10条诫命，2个法版， Yang pertama dia menerima 2 loh batu yang mengumpulkan Iya. tentang 10 hukum. 听上帝指示他怎么建圣殿。 Yang kedua dia mendengarkan perintah daripada Tuhan untuk bagaimana membangun bait Allah. 摩西不但领受呼召， Musa bukan saja menerima panggilan, 摩西不但传讲信息， Musa bukan saja memberitakan firman Tuhan, 摩西赐下律法， Musa menurunkan Taurat, 摩西接受启示， Musa 建立圣殿。 Musa mendapatkan wahyu untuk membangun bait Allah. 他做的工作多困难，我都明白。 Betapa sulit yang dia hadapi, kesulitan yang dia hadapi itu saya semua bisa 摩西 mengerti. 做的工作 Pekerjaan yang dilakukan oleh Musa 存到永远，3500年以后，我们还在享受他做的。 itu kekal sampai selama-lamanya, sampai 3.500 tahun yang silam, sampai sekarang ini kita masih melakukannya. 感谢上帝， Kita bersyukur kepada 上 Tuhan. 帝呼召人， Allah memanggil seseorang 不是给他轻轻松松、欢欢喜喜发大财，不是。 bukan membuat dia begitu leluasa, begitu ringan mengerjakan pekerjaan dan mendapatkan kekayaan. Bukan demikian. 上帝呼召摩西 Allah memanggil Musa 成为一个做苦工、 menjadi seorang yang bekerja keras, 负重担、 memikul beban berat, 被埋怨、 disungut-sungut, 被人家攻击的人， menjadi orang yang diserang. 这是摩西的6大工作。 Inilah 6 karya besar yang Musa lakukan. 最后一个工作， Karya yang terakhir, 摩西要训练下一辈的人。 Musa mau melatih generasi berikut. 他有一天他要死， Karena suatu hari dia akan meninggal. 但以色列人还要向前走， Tetapi bangsa Israel masih harus maju ke 还 depan. 要训练下面的人 Dia harus melatih generasi berikutnya 承受进迦南的大业。 untuk mewarisi pekerjaan besar untuk masuk ke tanah Kanaan. 其他工作做完了以后， Setelah dia selesai mengerjakan 7 karya besar 摩 ini, 西才离开世界。 barulah Musa meninggal. 今天我就讲到这里， Sampai di sini hari ini. 下个礼拜我有最后一次讲摩西猛夫召， Minggu depan saya akan untuk kali yang terakhir membicarakan Musa yang dipanggil 最 Tuhan. 后一个礼拜要讲什么呢？ Minggu yang terakhir apa yang saya akan katakan nanti? 摩西的7个祷告， Yaitu 7 doa dari 他 Musa. 没有死以前的祷告。 Doa dia sebelum dia 主啊， meninggal. 求你，求你，求你，求你，求你，求你，求你。 Oh Tuhan, mohon Engkau, mohon Engkau, mohon Engkau, mohon Engkau, mohon Engkau, mohon Engkau, dan mohon Engkau. 然后他离开世界。 Barulah dia meninggal. 愿上帝帮助我们这个教会， Kiranya Tuhan menolong gereja 我 kita di 们 sini 一系统明白圣经。 demi secara sistematis kita mengerti Alkitab. 去年我讲上帝的审判， Tahun yang lalu saya membicarakan tentang penghakiman Tuhan. 后来今年我讲上帝的呼召。 Kemudian tahun ini saya membicarakan tentang panggilan Tuhan. 上帝呼召亚当， Allah memanggil Adam, 上帝呼召亚伯拉罕， Allah memanggil Abraham, 上帝呼召摩西。 Allah memanggil Musa. 下个礼拜是最后一次上帝对摩西的呼召。 Minggu depan adalah kali yang terakhir membicarakan Allah panggil Musa. 愿上帝赐福给我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 我们今天就到这个地方。 Sampai di sini khotbah hari ini. 我们现在低头祷告。 Mari kita tunduk kepala 我 kita 们 berdoa. 请一范牧师上台， Pendeta Ivan naik, 带领我们祷告。 pimpin kita dalam doa. 我们大家站起来， Mari kita bangkit diri. 我们一同领受，我们一同向上帝祷告。 Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memanggil kami. 主啊，我们感谢你，你呼召了我们。 Kalau Allah tidak memanggil, kami tidak mungkin datang. 如果上帝不呼召我们，我们不可能来到主的面前。 Tuhan tolong kami merespon panggilan-Mu dengan taat. 主啊，求你帮助我们以顺服的心来回应你的呼召。 Hari ini kami belajar panggilan terhadap Musa. 今天我们学习你给摩西的呼召。 Terima kasih Tuhan telah membuka mata kami. 我们感谢你已经打开了我们眼睛， Sehingga kami membedakan mana yang berharga, mana yang sampah. 以致我们能够分辨什么是有价值，什么是垃圾。 Tolong kami membuang segala sampah yang dianggap berharga oleh dunia ini. 主啊，求你帮助我们能够把我们世界看为宝贵的，其实是垃圾的东西，把它丢掉 Dan。mengejar hidup di dalam Engkau yang penuh dengan makna dan kelimpahan. 我们能够按照主的旨意来寻求
有价值的东西。 Beri kami kekuatan dan keberanian seperti Tuhan memanggil Musa. 求主赐给我们力量，赐给我们勇气，正如你赐给摩西勇气与力量 Untuk 一样。 kami terus melihat wajah Tuhan dan menyelesaikan panggilan kami. 好叫我们能够继续不断仰望主，我们能够完成主所赐给我们 Dalam 的呼 nama 召 Tuhan。Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。